Assalamualaikum, selamat pagi, salam keluarga Malaysia. Apa khabar kita orang? Hari itu hari kedua untuk bulan baru bersama kami Wan Alif dan juga Semestinya saya Fatah Burhanuddin. pagi-pagi dah saru ni Fatah. Saru. Biasalah. Lidah ni lagi berbelit-belit. Betul, bangun-bangun pagi. Betul. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula makan laksa pagi-pagi. Itu dia gitu. makan laksa. Jadi teruskan semangat anda pada yang tengah ngemas diri nak jadi kacak. Ya, ni tahu. Pagi-pagi tu kita kasih tahu jodoh. Jodoh menjemput kita orang. Ni tahu. Jodoh guguk dari langit. Jodoh Wan Alif kena nangga TV. Tengah nangga TV lah. Diimpunlah nangga jodoh diimpun dalam tu. Dan hari tu seperti biasalah yang kita nak maklumkan, mungkin ada topik-topik dan lupa memang dah hari tu hari Selasa dong. Jangan hari Jumat. Berebutnya nak hari Jumat. Hari tu hari Selasa tapi kami sit live sehari lagi kami live sejam. Hari tu hari Selasa bersamaan dengan 2 November 2021. Dan untuk bulan Islam 25 Rabiul Awal 1447 43 Hijrah. Cepat gila dah. Cepat gila Jadi Fatah hari tu macam ni Fatah semangat pagi? Semangat semestinya. Hari baru, lembaran baru, buku baru. Sebab setiap hari baru-baru. Baru-baru. Setiap hari baru-baru ya. Saya nak nanya lah. Sebab orang ada baru-baru tu, semuanya kereta bar, handphone bar. Saya nanya Fatah lah. Untuk panggilan manja Fatah tu macam ni. Apa gelarannya? Aduh. Kami sedang gelaran manja. Ya, kan nasib. Tapi mun ada jodoh. Mun ada jodoh lah manggil. Jodoh? Jodoh. Gelarannya? Jodoh yang akan jodoh kami tengah nangga tok kini tok nak. Jadi nyalah nentukan macam ni panggilan kami kelak. Iyo, tiba dia ni romantik pagi-pagi. Tiba pagi-pagi kita kena romantik juga. Bulan bermain November dengan emosi. Tapi kalau bukan zaman pandemik, bulan November dan Disember ni adalah bulan-bulan yang banyak mereka yang akan menamatkan zaman bujangnya. Bujang. Dan ada yang malah majlis perkahwinan dan sebagainya. Betul. Betul. Ini adalah orang cakap zaman menamatkan zaman bujang. Betul. Bulan November sampai bulan Disember kita tahu memang banyak jemputan kad bersusun beratur dah. Kita pun tahu. Bertemu musim terkujuh macam tu. Gabi nang cun gila sidak tu. Apa-apa pun segala perancangan kita orang dipermudahkan dan juga apa sahaja yang anda lakukan yang paling penting kita hidup di dalam norma baru, ikut dan praktik segala SOP yang telah pun dikeluarkan. Dan hari tu kita bersiaran seperti biasa tadi di Astro 122 dan juga My TV. Kita juga bersiarkan di Facebook. Mun ada nak dikomen, apa nak kelakar dalam kelakar aja. Kelak orang nolong kelakar lagi. Betul sih Fatah. Baik. So siapa tetamu kita Fatah? Macam panas kita itu teh. Rahsia. Baik, tapi topiknya pada hari ini adalah berkaitan dengan karier sebagai pramugari di era pasca pandemik dan kaedah inovatif untuk mengajar bahasa Inggeris. Jadi, jika anda tidak ada ataupun tak nak terlepaskan peluang anda melihat kupasan kami dengan tetamu jemputan kami, pastikan anda setia sehingga ke penghujung rancangan 7.30 sampai 8.30 pagi ini. Bukan sehari ya Wan Alif? Bukan sehari ya, kita bersiaran 1 jam. Kalau bersiaran 1 hari, Fatah boleh insya-Allah. Okey Fatah, kita nak terus kepada kupasan akhbar kita pada pagi itu. Yang pastinya kita masih lagi kata orang tadi berada dalam situasi yang masih mengejut dengan pemergian ataupun kehilangan seorang butir. Apa kata orang tadi? Ya Allah, patutnya saya sebutir permata yang begitu berharga di negeri Sarawak terutamanya di Bumi Kenyalang yang pastinya memberikan kesan dan juga memberikan satu kata orang tadi situasi yang agak impact yang besar dalam dunia pentadbiran terutamanya di pentadbiran kerajaan negeri Sarawak kini itu. Betul Sifat? Betul. Dan Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuh Puan Ragat Kuri Taib tiba di kediaman mendiang Tan Sri James Jemut Masing bagi memberi penghormatan terakhir kepada timbalan Ketua Menteri Sarawak itu
dan kedua-duanya yang berpakaian hitam dan putih tiba pada jam 12 tengah hari di Jalan Ong Tian Sui di sini pada Isnin, pada semalam. Dan antara pemimpin negeri yang hadir mengiringi ketibaan Tun Taib termasuk Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Snodan Lawan dan pemangku Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Joseph Salang Gandum. Terdahulu pada sebelah pagi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalingi dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Koh Hian antara pemimpin yang hadir memberi penghormatan kepada mendiang masing. Jadi kehilangan beliau ni sebenarnya masih terasa, masih dirasai dan esok merupakan hari terakhir untuk memberi perhormatan kepada mendiang. Pada jam 8.30 pagi hingga sekitar 9.30 pagi adalah untuk orang kenamaan, dan pada 9.30 pagi sehingga 2 petang itu adalah untuk orang awam. Jadi pastikan jika anda nak membuat perhormatan terakhir kepada mendiang, dinasihatkan untuk mengambil RTK dan ketatkan SOP anda. Ya, tetapkan kawalan Kediri. Dan apabila Tuan Yang Utama kita, Tun Taib kita berada di di rumah mendiang, tertarik dengan satu satu statement daripada TYT kita, Tun Taib kita, iaitu dia berkata bila mengenang mendiang ni, dia bercakap masing seorang yang baik, mendiang berkhidmat untuk kawasannya dengan baik. Betul. Jadi semua orang Madah satu perkara yang masih terkejutlah dengan kehilangannya, dan yang paling terkesannya di kawasan Dewan Undangan Negeri Balih lah, di mana mendiang dari tahun 1983 menjadi ahli Dewan Undangan di kawasan tersebut, dan pastinya satu kehilangan besar terutamanya kepada rakyat di seluruh kawasan Dun Balih. Betul, itu hampir 4 dekad beliau di dalam arena politik ni bukan benda yang mudah, sebab liku-liku yang dilalui oleh mendiang ni tadi ada goyahnya sampailah sekarang ni kita tengok Dun Balih tu banyak perubahan yang berlaku, khususnya dekat Kapit itu sendiri. Dan permergian Timbalan Ketua Menteri Sarawak ni, Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing masih lagi dirasai seluruh rakyat Sarawak, malah di kalangan rakan pemimpin negeri ini. Bagi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau menyifatkan mendiang Tan Sri James Jemut Masing sebagai seorang yang tegas dan tidak mudah tergugat. Mendiang jarang sekali dilihat menggunakan kekerasan, malah tuturnya bicaranya juga lembut bersaja. Mendiang Tan Sri James Jemut Masing juga merupakan individu penting dalam sejarah Sarawak, kata Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Datuk Abdullah Saidul. Menurutnya, mendiang seorang pemimpin yang veteran, yang berpengalaman cermelang serta telah melalui pelbagai detik politik di negeri ini sejak sekian lama. Dan itu terbukti sebenarnya bila rakan-rakan seperjuangannya merungkai segala apa sumbangan beliau terhadap negeri Sarawak itu, kita tidak terkata. Betul. Kan? Dan bila kita lihat, mendiang juga merupakan timbal ketua menteri yang sangat dihormati oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan juga agama. Dan kepimpinan beliau terselah sepanjang pelibatan dalam bidang politik, terutama dalam memperjuangkan nasib dan juga kesejahteraan rakyat, sama ada di bandar maupun di luar bandar. Dan selama tempoh pemerintahannya, perkhidmatannya juga, dan juga khidmat bakti yang disumbangkan melalui Kerajaan Negeri Sarawak sebagai wakil rakyat dan ahli kabinet negeri, mendiang telah banyak membawa perubahan kepada rakyat di luar bandar, khasnya di Kapit. Betul. Dan Datuk Abdullah Saidul juga ada mengatakan yang beliau masih ingat dan sentiasa mengingati kata-kata hikmah beliau, mendiang, iaitu tidak mengapa jika berjuang tentang kebajikan kamu sendiri, tetapi jangan sesekali melampaui batas politik sehingga melibatkan isu perkauman atau kebencian yang semata-mata untuk meraih populariti politik. Dan ini sememangnya benar. Kita dapat lihat mendiang membangunkan masyarakat Dayak itu sendiri, tetapi dia tidak pernah ke arah untuk ada isu-isu perkauman. Malah dia pernah bercakap masyarakat kaum Dayak dan masyarakat yang lain, kita semua sama. Sama, tiada perbezaan. Betul. Semuanya sama rata, duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi kata bangun sama tinggi kata orang. Dan sementara itu menurut Ketua Pengarah Pemuda PBB Datuk Galit Rontap Jabu, ia merupakan kehilangan besar dalam tokoh politik anak jati Sarawak dan kepimpinan gabungan parti Sarawak GPS, dan hasil titik puluh mendiang begitu cemerlang dan boleh dijadikan inspirasi serta tauladan kepada pemimpin-pemimpin kini, mungkin pemimpin-pemimpin yang baru untuk menjadikan atau membuat tadbir urus yang sistematik dan juga berdaya upaya di sebuah kawasan ataupun di mana-mana kawasan di seluruh negeri Sarawak yang kita cintai ini. Saya percaya benda itu akan menjadi orang cakap rujukan untuk kita pada masa yang akan datang, di mana sikap mendiang ni adalah satu beliau merupakan role model lah untuk kita sekarang ni, di mana jika kita lihat pembangunan yang dilakukan oleh beliau sangat-sangat terbukti berkesan ya, dan juga menurut penganalisis politik dari Universiti Melaya Prof Madya Dr. Awang Azman Pawi, Parti Rakyat Sarawak PRS dijangka tidak akan runtuh biarpun diuji dengan kehilangan orang nombor satu parti Tan Sri James Jemut Masing yang meninggal dunia pagi Ahad. Ini kerana dalam aspek kepimpinan akan sentiasa wujud istilah patah tumbuh hilang berganti. Sebenarnya itu beliau yakin pengganti mendiang kelak mampu memikul tanggungjawab dan meneruskan legasi cemerlang yang ditinggalkan pemimpin itu. Bagaimanapun ujarnya, apa yang menjadi kepentingan bagi PRS ketika ini ialah perlu wujudnya konsensus di kalangan ahli parti itu supaya tidak wujud perpecahan dalaman. Betul. Dan saya yakin ya sebenarnya PRS walaupun diuji dengan pelbagai dugaan, saya percaya mendiang menginginkan mereka meneruskan legasi PRS untuk sentiasa maju lebih ke hadapan. Betul itu Fatah. Dan yang pastinya apa-apa yang kita lakukan semuanya dengan niat yang baik, dengan niat betul untuk memastikan kesesamaan, iaitu utamanya kepada negeri kita, negeri Sarawak, bumi kenyalang yang kita sayang. Betul. Dan bercakap mengenai kemajuan negeri Sarawak ini, Perkhidmatan Awam Sarawak kini kiat melaksanakan transformasi pendigitalan ke arah pentadbiran kerajaan bertaraf dunia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata objektif transformasi pendigitalan ini ialah mengubah cara kerajaan beroperasi bagi memperkukuhkan lagi sistem penyampaian untuk manfaat rakyat. Dan untuk mencapai taraf berkelas dunia dalam perkhidmatan ini, integriti itu sangat penting dan kebertanggungjawab sebahagian daripada penyampaian perkhidmatan dan pelaksanaan tugas. Dan bercakap mengenai integriti ini, di mana-mana dalam sesebuah organisasi itu sangat penting. Sebab jujur ni, kalau kita tak jujur, tak amanah, maka perpecahan itu senang berlaku. Betul tak, Wan Alif? Betul. Dan integriti ni harus dipupuk dari kecil, dari dalam family lagi, dalam keluarga. Sebab apa? Integriti memainkan peranan yang besar dalam tadbir urus dan kehidupan kita menuju pada masa yang akan datang. Betul. Itu harapan kita. Dan berbalik kepada situasi COVID kini. Betul. Itulah saya juga ingin bawakan sedikit perkembangan status COVID yang terkini di Malaysia. Di mana status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 4,626 kes baru positif setakat semalam, dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 2,476,268 kes setakat ini, di mana 6 kes import dan selebihnya adalah kes tempatan. Dan daripada 4,626 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, 94 kes adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 4,532 kes adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Mungkin Wan Alif kongsikan secara ringkas mengenai COVID di Sarawak. Ya, bagi di Sarawak pula Fatah merekodkan penurunan kes jangkitan COVID-19 iaitu dengan 478 kes. Jadi pada dua hari lepas 600 turun kepada 478 berbanding 616. Jadi sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan tu meningkat kepada 241,524 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata kes baru tu adalah daripada kategori 3, 4 dan 5 untuk merekodkan 14 kes dan selebihnya dari kategori 1 dan 2. Itu yang kita harapkan agar terus ada penurunan, dan bila kita lihat situ Miri pandai tinggi dah. Tinggi dah pada semalam diikuti Kuching, tetapi apa-apa pun
yang kita mau, mungkin lepas tu banyak lagi kosong. Betul. Banyak daerah dah pun kosong, banyak lokaliti dah pun kosong, dan kita harap lepas tu berlaku lagi penurunan, sebab saya rasa dan saya percaya dan yakin dah kita orang Sarawak tu dah patih dah dengan SOP, dah patih dengan norma baru. Rasanya perlu nak diajar lagi, perlu nak diengon lagi. Semuanya dah terbenam dalam diri kita. Dah tersemai di dalam hati je. Setahun lebih dah. Hampir-hampir nak 2 tahun dah. Hampir 2 tahun dah. Fikir kita hampir 2 tahun juga lah kita bukan sebenarnya. Apa kata orang, bukan benda baru lagi, bukan benda asing lagi. So norma baru adalah kehidupan kita, kena terima dengan hakikat yang reda kata orang. Betul. Tapi jangan redo yang sumandak tu orang. Reda sumandak jangan. Suruh pakai mask, pakailah, janganlah pakai mask malah dia ada. Keluar hidung indah. Cungap. Pakai aja ya. Pakai aja. Selagi kita dapat diberi Tuhan bernafaslah dengan segar, ya. Okey, baik, kita berehat seketika. Setakat ini saja perkongsian untuk berita yang terkini. Jadi kita berehat. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana masih lagi pagi ini menemani kami bersiaran selama 1 jam untuk Sejahtera Asia, yang pastinya apa yang kita bola, minumkah, tengah driving kah, ataupun tengah apa kata orang sarapan kah, tengah apa aja lah. Semuanya dipermudahkan. Jadi, kita ada topik menarik seperti yang kita maklum tadi, iaitu kaedah inovatif untuk mengajar bahasa Inggeris. Bahasa orang putih lah, Fatah. Orang putih. Dan bersama dengan kita di talian sekarang iaitu Cikgu Tessie Regime. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Pagi, dah breakfast? Sudah. Breakfast kampua sebab berada di Sibu ke? Tak, bakar bread saja. Dia orang dah biasa, tapi kalau kita kat kita orang Kuching pergi sini, pergi kampua. Wajib kampua yang wajib. Kampua yang wajib lah. Jadi cikgu merupakan seorang cikgu akademik di mana usianya baru 30 tahun, tetapi merupakan seorang cikgu yang pernah memenangi anugerah Cikgu Global, Guru Global 2021, dan anugerah tersebut Fatah dianugerahkan kepada beliau hasil daripada kaedah inovatif dalam mengajar bahasa Inggeris kepada pelajarnya dan komuniti setempat di Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh di Selangor. Wow. Dan beliau juga merupakan antara 8 cikgu di Malaysia yang memenangi anugerah itu pada tahun tu. Tahniah cikgu. Tahniah. Bukan kaleng-kaleng kita bawakan kepada anda. Orang Sarawak tu nang champion. Anak Sarawak, anak jati Sarawak nang champion. Nang champion. Jadi cikgu, tidak terlambatlah bagi Sejahtera Asia mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada kita cikgu. Jadi boleh cikgu kongsikan perasaan apabila menjadi anak Sarawak yang pertama untuk mendapat anugerah tersebut, dan apakah makna anugerah tersebut kepada cikgu? Okey, firstly saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. I feel honored. Okay, so ribuan terima kasih. Sebenarnya I am actually feel humble. I am humbled by the award. Tetapi dalam masa yang sama, saya rasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat membawa nama sekolah SK Sungai Buloh, nama daerah Selangor di mana saya berkhidmat, dan daerah Bauk di mana saya dilahirkan, negeri Sarawak dan Malaysia ke mata dunia. Sebelum ni, orang mungkin tak tahu di mana kedudukan SK Sungai Buloh Selangor, di mana kedudukan Selangor itu sendiri. Tetapi sekarang ramai yang dah tahu. Lepas tu, pengiktirafan ini juga kepada saya membuktikan bahawa sekolah-sekolah di luar bandar dan di pedalaman mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di peringkat antarabangsa. Jadi saya berharap agar cerita berkenaan dengan saya ini dapat memberi inspirasi dan kekuatan kepada guru-guru lain, terutamanya yang berkhidmat dan menabur bakti di kawasan luar bandar dan pedalaman. Saya akui tidak mudah, malahan ada yang lebih sukar situasi mereka daripada saya, tetapi cikgu-cikgu sekalian, we can do this.
Nothing is impossible. Betul, itu Fatah. Kan? Jika ada jalan di sini, jika ada jalan, jika ada apa orang cakap Di situ ada kemahuan, di situ ada highway-nya. Betul. Sekarang ni kita tak pakai jalan, kita ada Pakai flyover. highway. Kita ada Pen Borneo kita. Nak Yes, kebanggaan betul. kita negeri Sarawak. Bila Dan cikgu bercakap- merupakan salah satu kebanggaan juga Betul. kita. Dan bila bercakap mengenai pendidikan di luar bandar, ini yang kita ini yang terbukti sebenarnya penonton kita mereka mampu bersaing dengan tak kira luar bandar ke bandar seperti Betul. mana yang kita cakap, no one left behind. Ini yang kita mahukan, ini yang perlu kita banggakan. Baik, cikgu juga telah memperkenalkan pelbagai program untuk pelajar dan komuniti setempat. Jadi, apakah program tersebut? Saya ni sebenarnya ingin nak tahu. Apa program tu? Manalah tahu kok saya boleh masuk. Okey. Boleh Fatah. Okey, antara inovasi yang saya lakukan di dalam Bilik Darjah ialah Battle of the Verb. Battle of the Verb ini pernah memenangi anugerah perak dalam satu pertandingan di peringkat kebangsaan, dan satu lagi ialah Buloh Mini Digital News yang pada tahun ini telah menjadi top 15 dalam pertandingan di peringkat kebangsaan juga, iaitu pertandingan Cikgu Kickstart Award. Ini adalah antara program dan inovasi yang telah saya laksanakan di sekolah. Dari mana saya... Battle of the Verb. Kita kalau kita dengar dekat TV Battle of the Voice. Tapi ni dekat sekolah ada Battle of the Verb. Jadi macam mana pelaksanaan program ini, cikgu? Okey, permainan ini, Battle of the Verb ialah satu permainan yang diinspirasikan dan diimprovisasikan daripada permainan card. Macam yang dimainkan di rumah panjang ataupun dimainkan oleh masyarakat. Macam kad poker tu. Jadi, saya mengimprovisasikan dengan meletakkan gambar-gambar verb dan murid bermain gambar tersebut. Mereka menyebut perkataan, contohnya satu gambar tu ada orang berlari, so mereka akan sebut run. Selepas tu mereka akan buat ayat. Salah satu lagi daripada contoh kad tersebut ialah kad situasi. Jadi murid akan membuat ayat, even menceritakan situasi yang berada di dalam kad tersebut. Jadi itu ialah Battle of the Verb. Jadi mereka akan mengaplikasikan verb ataupun kata kerja dalam bahasa Inggeris apabila mereka bermain kad tersebut. Satu lagi inovasi yang saya lakukan ialah Buloh Mini Digital News. Yang ini terinspirasi apabila murid yang saya perhatikan, kanak-kanak mereka sangat suka bercakap. Jadi saya memberikan mereka watak sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Jadi mereka pergi menginterview guru-guru dan rakan lain dan mereka ceritakan semula dalam bahasa Inggeris. Menariklah. Ini ada orang cakap satu cara untuk kita meyakinkan diri, sebab rata kalau kita bercakap mengenai bahasa Inggeris ni Wan Alif, ada orang dia malu nak bercakap bahasa Inggeris sebab mereka ni kadang-kadang takut tersalah bercakap. Tapi bagi saya to be honest, teacher. Cakap orang putih dah pula. Itu dia. To be honest lah cikgu kan. Saya jenis yang suka juga practice myself walaupun saya ni taklah pandai sangat bahasa orang putih, tapi kita try. Orang cakap kalau malu sesat jalan. Kalau tak malu go ahead ajak ke depan. Ajak ke depan. Jangan lalik orang madah apa. Mun salah kita belajar daripada kesilapan. Sebab bila dengan cara yang cikgu padah tu mungkin biar ada fatih lah. Betul. Jadi bilanya dah besar si gagu agik lah. Bukan kata orang tek. Kita just perlu buat penambahbaikan aja lah. Betul. Dan ini merupakan satu langkah yang baiklah, cara pembelajaran yang sangat efektif. Bila kita, ini terbukti ada dekat kenapa sekolah Sungai Buloh boleh lakukan. Kenapa tak sekolah lain boleh lakukan kan? Mungkin aplikasi ini akan diaplikasikan kepada sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah lain. Dan Fatah, saya nak tanya Fatah. Pertama kali lagu dalam bahasa Inggeris yang Fatah pernah nyanyi apa? Pertama kali. Zaman kecil-kecil lah. Apa? Under the river. Itu. Kalau saya lagu Happy Birthday to You. Okey, bila cakap tentang nyanyian ni, menyanyikan lagu dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu teknik yang sangat menarik untuk menguasai bahasa dan juga mengikuti pengalaman Cikgu Tessy sendiri. Apakah kaedah yang berkesan sebenarnya? Lagu tu berkesan juga sikah Cikgu?
Okey, berkenaan dengan nyanyian, satu perkara yang menarik yang pernah saya sendiri alami, apabila saya baru dipostingkan ke sekolah tersebut, saya diberikan tahun 1. Saya diminta untuk mengajar tahun 1. Jadi, tahun 1 mereka sangat-sangat baru, belum ada pengalaman lagi dalam bahasa Inggeris. Jadi, untuk 1 minggu tu, kami berkomunikasi tapi saling tidak memahami antara satu dengan lain. Jadi sepanjang minggu tu kami hanya angguk-angguk, geleng-geleng. Macam tu je murid. So the next week, sekemudian tu, saya bawa gitar masuk. So saya menyanyikan lagu untuk mereka. Setelah 4 kali saya ulang lirik yang sama, mereka boleh menyanyi bersama-sama dengan saya. Jadi dari situlah saya menggunakan lagu sebagai bahan untuk saya mengajar. Saya mendapati bahawa murid sangat seronok, terutama apabila mereka perlu membuat persembahan di hadapan kelas ataupun di atas pentas. Jadi mereka sendiri apabila mereka dah pilih lagu yang mereka suka, bila mereka dah seronok, mereka akan buat lebih banyak daripada yang kita telah bagi tahu. Contohnya kita suruh mereka menyanyi, tapi end up mereka akan pergi cari maksud, mereka akan cari lagu baru, lagu yang lain. Jadi di situlah kita lihat bahawa murid-murid sangat termotivasi apabila diajar untuk menggunakan lagu. Maksudnya itulah. Bila diajar lagu Fatah, maksudnya pengajar yang mesti kacak suaranya. Mungkin cikgu tu boleh berlagu sikitlah untuk narik perhatian pelajar-pelajar kita yang sedang menontonkan Sejahtera Asia pada pagi tu. Jadi selalu lagu apa yang cikgu bawakan kepada murid-murid? Sebab kalau kita lihat kepada range lagu tu, kita ada certain perkataan dia terlampau bombastic, the meaning of word tu kan. Jadi lagu apa yang selalu cikgu bawakan kepada murid-murid? Salah satulah untuk mereka macam lagu apa yang attract mereka? Okay. First song yang mereka suka di sekolah saya untuk murid-murid yang lelaki, mereka sangat-sangat suka lagu Perfect by Ed Sheeran. Yang perempuan pula mereka suka lagu My Heart Will Go On by Celine Dion. Jadi masa kami buat pertandingan nyanyian, itulah lagu yang mereka sering nyanyikan berulang-ulang. Orang yang satu menyanyi lagu yang best cikgu untuk ngajar lagu ya. Zaman kita orang dulu ni dia lagu Twinkle Little Star dia ajar cikgu. Twinkle Little Star. Itulah kita tengok zaman demi zaman, ya, peredaran zaman, kan? Betul. Latuk yang pentinglah Fatah, betul sih. Perubahan demi perubahan untuk generasi pada masa yang akan datang. Dan kita berehat dulu cikgu, minum-minum dulu lah, makan mie kampua dulu lah. Kembali selepas ini tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Baik, kembali lagi anda bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Wan Alif. Kita masih lagi dalam topik yang sama, kaedah inovatif untuk mengajar bahasa Inggeris. Baik, cikgu Tessy masih di talian? Hai. Hai cikgu. Masih. Jadi, tadi kita dah banyak bercakap mengenai perkara-perkara program yang dilakukan oleh cikgu. Jadi, apa pandangan cikgu sendiri terhadap kepentingan untuk belajar menguasai bahasa Inggeris dalam era pendidikan pada masa kini, cikgu? Okey, bahasa Inggeris merupakan, selain daripada bahasa Inggeris ialah bahasa global, bahasa Inggeris juga merupakan bahasa sains, bahasa matematik, bahasa komputer, bahasa ekonomi. Jadi pendapat saya bahasa Inggeris ini memang sangat-sangat wajar dan sangat penting untuk murid kita kuasai, dan terutamanya murid pedalaman dan luar bandar. Ini adalah untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global apabila mereka dewasa kelak. Ya, ini adalah kepentingannya. Betul. Bila cikgu menyentuh mengenai kepentingan menguasai bahasa Inggeris ni, ya, saya setuju dengan statement cikgu. Betul. Di mana zaman era kini sebenarnya bahasa Inggeris ini bahasa global yang digunakan dalam pelbagai cabang maupun matematik, sains ataupun secara teorinya. Banyak menggunakan bahasa Inggeris ni, sebab itu kefahaman satu dunia yang menggunakannya. Dan bila bercakap mengenai bahasa Inggeris ni juga, itu merupakan satu connection. Bila kita pandai cakap bahasa orang putih ni, sebab rata-rata dekat dunia ni pandai bahasa orang putih. Jadi bila kita pandai ni, Wan Alif, connection seluruh dunia kita dapat. Yalah, bila kita kelakar orang putih, lebih-lebih lagi balik kampung. Ya Rasulullah. Masalah ni yang tanggung katanya. Orang London ni. Orang London ni datangnya. Tapi apa-apa pun
boleh kita tu belajar macam-macam bahasa, tapi Betul. jangan kita lupa bahasa pengantar kita, iaitu bahasa Melayu. Yang paling penting, salah memang kita nak belajar semua bahasa. Betul, Sik? Betul. Orang cakap the more knowledge you ada, the more wider yourself. Betul, ya. Jadi cikgu, di dalam musim pandemik COVID-19 tu cikgu, mungkin kita dapat elak cabaran, halangan dan juga apa saja rintangan yang dilalui. Mungkin cikgu boleh kongsikan situ pengalaman mengajar di sebuah pekan yang kecil seperti Selangau, dan kebanyakan penduduk di situ kawasannya menggunakan bahasa Iban untuk bahasa pertuturannya. Macam ni situasi ya cikgu dapat adaptasikannya. Cikgu. Okey, tidak dapat dinafikan cabaran di situ memang besar, terutama apabila di rumah murid-murid terdedah kepada sumber yang jauh lebih kurang berbanding di sekolah. Tetapi saya ambil cabaran ini sebagai satu motivasi kepada saya. Inilah peluang saya untuk libatkan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak mereka. Jika sebelum ini saya hanya mengajar murid di dalam kelas, tetapi apabila berlakunya PDPR ini, ibu bapa mereka pun turut belajar sekali dengan anak-anak mereka. Mereka turut berbincang, mereka turut melaksanakan projek-projek yang diberikan kepada anak-anak. Jadi saya rasa ini adalah satu hikmah kepada yang berlaku lah. Jadi bukan murid saja belajar, tetapi ibu bapa. Dan di sinilah saya boleh menerapkan bahasa Inggeris ini bukan hanya kepada seorang murid, tetapi kepada sebuah keluarga. Inilah konsep keluarga Malaysia yang kita mahukan, di mana tak ada seorang pun tertinggal dekat belakang. Betul. Saya dah seorang tercicir di belakang. Semuanya betul. sama ke depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Betul. Seperti Cikgu Fadah tadi, itulah kesannya bila PDPR. Mungkin dulu kita dapat terima nak nama PDPR tu. Susahlah natuk. Tapi kini tu nya dah mudah dan semua dapat adaptasinya, ibu bapa dapat penjaganya dan semua dapat kata orang manfaatnya. Betul sih. Betul, dan saya sukalah dengan cikgu punya semangat ni. Bila dia bercakap, saya macam motivated saya sendiri. Berkarisma orangnya. Berkarisma. Memang saya boleh cakap cikgu memang layak diberi pengiktirafan sebenarnya. Anugerah Guru Global 2021. Mungkin cikgu, ni soalan terakhir. Apakah harapan cikgu untuk perkembangan sektor pendidikan terutamanya di luar bandar, khususnya dekat Sarawak? Ya, perkembangan sektor pendidikan sekarang ni dunia kita menuju ke arah pendigitalan. Betul. Jadi adalah impian kami pendidik-pendidik di luar bandar dan pedalaman untuk menerapkan skill-skill digital kepada murid-murid. Ini adalah untuk memberikan mereka skill untuk mereka bersaing pada abad ke-21 ini. Tetapi kami menghadapi satu kekangan yang besar, iaitu kekangan internet, yang mana kami ada device tetapi kami tak boleh nak berhubung, tak boleh nak menggunakan device-device tersebut kerana tidak mempunyai internet. Jadi itulah harapan saya agar kemudahan internet ini, internet connection ini mungkin akan dapat dinaik tarafkan menjadi lebih baik demi untuk kemenjadian murid kami dalam teknologi, dalam pembelajaran berkenaan dengan teknologi dan digital ini. Selain daripada itu, kami guru-guru di pedalaman, bukan saja sekolah saya, tetapi sekolah-sekolah lain di luar bandar dan pedalaman menghadapi masalah kemudahan asas yang seasas-asasnya seperti air bersih. Jadi kadang-kadang perkara seperti inilah yang menjatuhkan ataupun mengurangkan motivasi guru untuk mengajar. Dan akhir sekali, harapan saya ialah agar semua guru di luar sana jangan berhenti belajar. Belajarlah sepanjang hayat. Betul. Pembelajaran sepanjang hayat, daripada buayan hingga ke liang lahat. Nuntut ilmu ya, saya dah noktahnya. Betul, Cik Fatah? Betul. Bila kita semai dalam hati, memang akan sentiasa dalam ingatan kita. Kita akan ingat. Jadi terima kasih Cikgu Tracy sebab sudi bersama dengan kami hari ini. Topik kita cukup menarik, cukup informatif. Ya, betul. Inilah kebanggaan anak Sarawak, anak jati Sarawak kita. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Minta kelak boleh berjumpa kita malah live. Okey, terima kasih. Moga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Betul. Terima kasih. Fatah macam ni. Belajar masa putih lepas tu. Boleh ambil kelas. Tapi dengan cikgu ialah. Dengan cikgu ialah. Okey, selepas tu kita akan bersama lagi seorang tetamu kita yang akan membicarakan tentang karier sebagai pramugari era pasca pandemik. Nak tahu siapa? Kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia.
bangkit bersama. Kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus pansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Masanya sudah tiba, misi dan visi pasti kita teruskan bersama. Bagi kebangkitan belia negeri tercinta, ekonomi digital, saranan CM kita. Satu hati, satu jiwa, satu rasa, satu bangsa. Semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana. Bumi kenyala, kebanggaan kita di mata dunia. Demi Sarawak ku serahkan segalanya. Apa yang pandai-pandai mana Sarawak, si pandai Sarawak. Sampai New York Mia kita nang bermadai. Jangan dicabar anak Sarawak. The World Heritage for Sarawak. Tok boknya. Jadi Fatah pagi ni, kalau Fatah sendirilah melihat apa kata orang tu, menyaksikan TV, mungkin rancangan apa pilihan Fatah sebenarnya? Saya suka entertainment punya rancangan. Entertainment. Pagi-pagi dah tengok entertainment. Ya. Sebab? Sebab itu menaikkan mood motivasi saya untuk bersemangat. Untuk saya cing 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 kecing kecing. Kalau kita dapat apa kata orang, kalau kita depan kamera macam mana? Kita kena buka kamera tu, kita Betul. kena tengok kamera tu dan kita pastikan kita nampak, betul tak? Betul. Dan bila kita bercakap mengenai rancangan pagi ni, semestinya Sejahtera Asia sebenarnya rancangan yang memberi 1000 motivasi. Betul? Betul tak? Betul. Tapi kita nak jemput kita punya tetamu kita. Tapi sebelum tu kita nak sapa beliau dulu. Hai Puan Fazira. Boleh buka kamera? Nah, nampaknya gayanya tak ada, belum lagi ada masalah teknikal. Kita Jadi, ada masalah teknikal. Kalau Wan Alif sendirilah Saya dengar sebenarnya. riuh rendah ni. Saya dengar riuh rendah di kawasan persekitaran kita lah. Itulah. Bila saya tadi Wan Alif tanya saya sekarang saya tanya Wan Alif. Ya. Pula rancangan pagi. Pagi-pagi buat apa dulu? Pagi-pagi yang paling pentingnya kita kena gosok gigi. Yang tu dipraktik dari zaman kecil lagi. Lepas tu mandi, lepas mandi tu mungkin kita ambil breakfast. Lepas ambil breakfast tu mungkin kalau nak tengok TV tu, saya mungkin akan tengok berita lah. Saya suka tengok berita. Saya tengok apa nama kata orang tadi? Dia punya bahasa, lebih-lebih lagi berita daripada apa nama stesen TV-TV yang lama seperti banyaklah. Macam itulah. Banyaklah. Banyaklah. Kan. Jadi bercakap mengenai mood pagi ni, kalau saya lah sebenarnya Wan Alif. Ya. Pagi-pagi saya jarang tengok TV sebenarnya. Sebab saya lebih melakukan Aktiviti riadah. aktiviti riadah. Contohnya seperti suka main basikal.
Basikal. Kita kalau nak main basikal, saya dah nak mula main basikal sebenarnya. Okey. Tapi Oh, sahabat dah nak mula? Dah nak mula. Okey. Sahabat saya tiba-tiba dia tak nak main basikal pula dah. Ai. Bila saya masuk dia tak nak main basikal pula. Itu menjadi masalah, tapi saya anggap itu sebagai cabaran lah. Saya tak kisah, basikal tetap saya akan main. InsyaAllah jumpa saya di Pesada Lebuh Raya nanti. Yang penting sampai-sampai nak main basikal tu kena ikut ada perjalanan basikal tu sendiri kan. Bila kita sebut pasal basikal yang viral sebelum ni video tentang aktiviti bersukan di jalan raya ni, tolonglah patuhi SOP, patuhi undang-undang jalan raya. Betul. Jangan jadikan hobi kita tu apa kata orang mengundang maut kepada kita. Betul tak? Betul. Sebab orang cakap malang ni tidak berbau. Jadi kita kembali bersama dengan kita punya tetamu. Puan Fazira Nazri ada di talian. Hai, boleh? Hello. Assalamualaikum. Boleh kamera boleh dibuka? Boleh. Tegakkan kamera ditegakkan. kita. Cuba kita kamera kita. tegakkan. Okay. Alright. Okey. Akhirnya. Akhirnya Kini pasti. Okey, bersama dengan kita sekarang itu Fazira Nazri merupakan seorang pramugari dan topik yang kita akan angkat karier sebagai pramugari era pasca pandemik. Dan Puan Fazira sendiri, kita tu masih dalam COVID-19. Betul. Masih dalam era COVID-19. Yang paling pentingnya sektor ekonomi, sosial ekonomi banyak banyak tergugat. Dan bagaimanakah kita nangga situasi pandemik tu dan boleh kita kongsikan pengalaman kita sebagai pramugari? Okay, situasi pandemik tu memang banyak affect whole world punya ekonomi, especially aviation industry lah. Industri pelancong macam hotel, tourism, penerbangan, and then banyak juga syarikat penerbangan terkemuka yang terpaksa lay off setidaknya pun staff. Which kita orang memang dah biasa fly, so actually kami dah mentally prepared benda tu, because I saw banyaklah kawan kami dah got redundant, got terminated due to this COVID-19. So masa saya kami try to motivate myself, try to macam it's okay. If kami stay pun, kami cerita bila kami dapat jumpa family kami masa saya. So it's okay, kami redo, kami balik, and then I try to find other alternatives, which is kami pursue degree in education now, and I'm happy with it. And kami dapat kerja dekat KLS Customer Service. Itulah, siapa yang tidak sedih kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 ini. Dan saya lebih 800,000 individu kehilangan pekerjaan sejak negara dilanda pandemik, termasuklah mereka yang mencari rezeki di awan biru ini sendiri. Dan bercakap mengenai ini, dulu Puan Fazira juga pernah tersekat di luar negara disebabkan oleh pandemik itu sendiri. Berapa lama tersekat di sana dan apakah langkah yang diambil oleh Puan Fazira ketika itu untuk tetap bertahan? Okay, masa tu tersekat dekat luar negara, almost a year tak jumpa family. So apa yang Fazira boleh buat masa tu, just video call all the relatives and families yang ada dekat Malaysia. And some more, luckily I ada juga good friends dekat sana that I can spend time with. I try to find other things that I can do, like going for boxing, try to start a new hobby. So I tak rasa sangat lah sebab I dah biasa kot hidup independent. So spend a lot of times doing new things like cooking, baking and so on. And I hope that everyone tak putus asa semua. We can find our true self. We can find what are we interested about. Okay. Bercakap mengenai find our true self, how you motivate yourself? How you macam implement the positivity inside yourself tu? Okay, bercakap about how I try to cope with all the situation. Life is always like a moving wheel. So change is not necessarily about going to the bad thing. Sometimes when one door closes, another door opens. So Tuhan akan beri kita dugaan yang kita siap tanggung. So always keep think about the positive things. Maybe masa kami kehilangan kerja
Alhamdulillah kami dapat jumpa family and bertemu jodoh sekali. Alhamdulillah. Itulah kata rezeki Allah itu luas kan, Alif. Rezeki luas. Memang jodoh pun luas lah. Tapi saya rasa rata-rata tahulah siapa. Netizen siapalah. Siapa. Yang dikatakan itu Dia lah. dikatakan itu. Jadi, Dan yang pastinya Fatah, bila kita tu dapat kerjaya, kita hargai kerjaya kita, buat sehabis mungkin. Dan seperti Puan Fazira sendiri, kerjaya kata Fatah tadi di Langit Biru nun. Jadi pertama kali bila dapat offer ke Datuk, yang paling pentingnya terbang sambil melancong, apa perasaannya? Terbang sambil melancong, perasaannya sangat berbeza daripada kita melancong biasa. Sebab kita melancong free. Everything was free, macam hotel, foods, transportation, and then benda yang jadi passion. It's not really about travelling. It's like meeting people when kita deliver all the service and you give like happiness to everyone when you give the best service. So kita boleh jumpa orang yang kawan baru juga at the same time melancong. So it's all in one place. Itulah kita membuat connection. Betul, connection. Itu yang penting lah. Dan yang paling penting tu, bila kita lihat zaman pandemik, semua duduk di rumah, stay at home. Dari tahun lepas sampai ke Kidek Tok, ada yang masih juga duduk rumah sebab situasi apa. Jadi media sosial merupakan satu platform yang kata orang si lekang di tangan. Jadi pandangan Puan Fazira sini tentang media sosial mengenai sektor kerjaya dalam era pandemik tu. Okay, untuk menggunakan media sosial tu we can use media sosial with a lot of things, and sometimes it can be bad, sometimes it can be good. And then nowadays, media social is like a platform for people to start the business. Like we know Facebook and Instagram ada paid advertisement which they can advertise their products and everything. So I saw a lot of people during this pandemic. I saw like a growth of online business in online platforms. So I think like online business is the best thing that they can do during this pandemic. Ya, betul. Dah bercakap mengenai social media ni, kini kita tengok semua dah bergerak kreatif kan? Betul, kreatif, inovatif, semuanya ada. Sebab bila PKP, semua idea macam-macam. Dari tak pandai masak jadi pandai masak dan macam-macam. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Fazira Nazri atas kesudian temubual kita. Walaupun masanya singkat, sidak tu masa tu jelas gila nangga kita sebenarnya. Betul si Patah? Betul. Sidak tu malah je nak nutup rancangan. Tapi kita nak bersiaran sehari pun boleh. Boleh. Produser lah untuk bersiaran sehari. Terima kasih sekali lagi. Dan tidak terlambat untuk Sejahtera Asia mengucapkan selamat pengantin baru kepada Fazira Nazri dan juga pasangan hidupnya Fizo Omar atas majlis yang telah pun berlangsung dan didoakan agar kekal hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Betul tu. Terima kasih daripada kami di Sejahtera Asia ya. Jaga diri baik-baik Sinun. Kelak kita berjumpa. Okey, dan begitulah tadi di pengakhir kita untuk Sejahtera pada hari ini. Sejahtera Asia pada hari ini. Tersasur pula saya. Tersasul dia banyak ya. Tapi sebelum tu ada pantun Fatah. Seperti dengarkan. biasa. Limau manis batang berduri, batang selasih dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Khas untuk pasangan mempelai tadi lah. Betul. Jadi saya Fatah Burhanuddin. Dan saya Wan Alif. Daripada Inspirasi, Kami cetuskan inovasi. Selamat bekerja.